Perkembangan ekonomi Malaysia terdiri daripada 4 fasa. Fasa pertama adalah era pra-penjajahan. Ia berlaku pada era pembukaan Melaka oleh para Meswara pada abad ke-14. Fasa kedua pula adalah era penjajahan. Ia berlaku selepas tanah Melayu dijajah oleh Portugis, Belanda, British dan Jepun yang bermula pada tahun 1511 sehingga 1957. Fasa ketiga pula adalah era selepas penjajahan yang berlaku pada awal 1957 sebelum kemerdekaan. Akhir sekali, fasa keempat adalah era selepas kemerdekaan. Pengenalan dasar-dasar pembangunan negara seperti DEP dan TPN telah diperkenalkan oleh Kerajaan Persekutuan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan tentang perkembangan ekonomi pada zaman penjajahan. Dalam proses perkembangan ekonomi pada zaman penjajahan, identifikasi kaum mengikut pekerjaan telah berlaku. Macam mana dia berlaku? Iaitu orang Melayu telah mengusahakan ekonomi sara diri, iaitu mencucuk tanam dan menangkap ikan. Orang Cina pula menjadi pelombong biji timah dan peniaga. Orang India pula merupakan pekerja ladang dan pembina jalan raya serta bangunan. Apa? Cikgu apa dia cikgu? Aku dah balik rumah dah. Balik rumah. Saya balik sangat. Saya ada soalan tanya kamu lah. Tadi you cakap kan, identifikasi kamu tuh. Saya nak tanya apakah punca-punca yang menyebabkan identifikasi itu? Oh, jadi ada beberapa punca. Punca yang paling ketara adalah kemasukan buruh Cina dan India yang telah diusahakan oleh orang British. Kemasukan buruh Cina dan India adalah berlaku sejak 1840-an secara besar-besaran. Dan selepas kekalahan Jepun pada Perang Dunia Kedua, kemasukan yang lebih sistematik telah dilaksanakan. Dalam konteks ini, kemasukan buruh diusahakan oleh British adalah disebabkan revolusi perindustrian yang berlaku di negara barat. British memerlukan bahan mentah seperti biji timah dan getah yang banyak untuk menampung keperluannya dan dijual kepada negara-negara Eropah lain. Tapi, sektor ekonomi seperti ini tidak dapat sambutan daripada masyarakat peribumi yang telah lama dan biasa menceburi dalam sektor ekonomi sara diri. Hal ini telah mendesak pihak British untuk mengambil langkah membawa masuk buruh Cina dan India. Politik tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua yang lebih stabil bawah penjajahan British telah mendorong buruh dari negara China dan India yang mengalami masalah ekonomi, bencana alam dan kekurangan peluang pekerjaan untuk memilih berpindah ke tanah Melayu. Untuk menarik lebih banyak tenaga kerja buruh, British telah memberikan subsidi tambang dan jaminan keselamatan. Sebagai contoh, British telah meluluskan undang-undang seperti The Chinese Immigrant dan The Crimping Ordinance. Selain itu, sebuah jabatan perlindungan Cina turut telah ditubuhkan untuk melindungi orang Cina. Orang Cina dan India telah dibawa masuk dengan beberapa cara seperti sistem Kangchu, sistem Kanggani dan sistem kontrak. Semasa penjajahan British, pelombongan biji timah telah dimonopoli oleh buruh Cina. Selain itu, banyak kedai telah dibuka oleh orang Cina terutamanya di bandar-bandar yang terletak di kawasan pelombongan. Di samping itu, ada juga sekelompok orang Cina yang bekerja di ladang-ladang, lada hitam, gambir dan tebu. Manakala sektor perladangan terutamanya getah telah dimonopoli oleh buruh India.
Hal ini dikatakan kerana permintaan yang tinggi terhadap getah oleh negara Eropah dan Amerika Syarikat untuk menghasilkan pelbagai barangan seperti tayar, kasut, penebat barangan elektrik dan sebagainya telah mendorong British untuk mengusahakan penanaman getah secara besar-besaran. Selain bekerja di ladang-ladang, buruh India turut diambil bekerja dalam pembinaan jalan raya dan jalan kereta api. Sektor ekonomi pelombongan dan peladangan yang dimonopoli oleh orang Cina dan India dalam jangka masa yang panjang telah menyebabkan orang Melayu tidak memperoleh peluang untuk menceburi sektor ini dan hanya terpandut dalam ekonomi sederhana di kampung seperti pertanian, perikanan dan perniagaan kecil-kecilan. Tegasnya, kemasukan buruh Cina dan India telah menyebabkan identifikasi kaum mengikut pekerjaan. Lepas tu, punca kedua adalah dasar persyaratan perintah yang juga telah dilaksanakan oleh penjajah British. Dasar ini telah memisahkan ekonomi, politik dan geografi atau dikenali sebagai tempat tinggal untuk kaum. Dasar ini boleh dikatakan merupakan dasar British yang tersirat bahawa mereka perlu mengekalkan hubungan baik dengan golongan istana dan aristokrat Melayu dengan cara mengekalkan industri tradisional dan seboleh-bolehnya mengelakkan gangguan ke atas fungsi, struktur sosial dan cara hidup bumi putra. Oleh itu, penduduk bumi putra tidak diberi peluang dalam perkembangan ekonomi, sebaliknya keutamaan diberi kepada golongan imigran. Ini dibuktikan daripada kemasukan buruh asing untuk mengisi keperluan tenaga buruh oleh British. Mereka diberi kesempatan dan kemudahan untuk terlibat dalam perkembangan perusahaan biji timah, getah dan aktiviti perniagaan. Penduduk bumi putra sebaliknya disisi dari corak kegiatan ekonomi komersial yang diwujudkan. Hal ini telah menjadi punca wujudnya jurang antara kaum sama ada dari sudut ekonomi dan juga polarisasi kaum. Umpamanya, orang-orang Cina tinggal di bandar menjalankan perniagaan dan di kawasan Lombok sebagai pelombong dan menyebabkan orang Cina memiliki aset yang tinggi dalam ekonomi masyarakat tanah Melayu. Kaum India pula kebanyakannya sebagai buruh kasar kerajaan dan bekerja di ladang. Sementara, orang-orang Melayu tinggal di kampung sebagai petani atau nelayan kecil. Keadaan ini menyebabkan kedudukan ekonomi masyarakat bumi putra khususnya Melayu menjadi lemah dan ketinggalan. Corak penlibatan ekonomi antara kaum dan kegiatan ekonomi yang berbeza telah menjadikan kedudukan sosio-ekonomi mereka tidak seimbang. Dari sini kita boleh lihat identifikasi kaum mengikut pekerjaan telah berlaku. Cikgu. Apa. Nak tanya tentang apa itu ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka. Memang itu dulu. Okey. Cikgu jelaskan kami. Ekonomi terbuka ni dia boleh disebut sebagai dasar pintu terbuka. Dasar ini telah muncul sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu sebelum kedatangan kuasa penjajahan. Sistem ini telah membenarkan ataupun mengizinkan berlakunya kegiatan ekonomi seperti perdagangan yang menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Sama ada penduduk juga diizinkan untuk menjual barang hasil mereka kepada pelabur yang datang ke tanah Melayu. Dasar ini adalah bertentangan dengan dasar pintu tertutup yang dilaksanakan di Jepun di sana. Dasar pintu tertutup telah melarangkan segala urusan seperti perdagangan yang membolehkan kemasukan budaya ataupun pelabur asing. Jadi, dasar pintu terbuka telah menjadi salah satu faktor yang menarik minat pelabur asing untuk datang ke tanah Melayu, terutamanya di Melaka. Selain daripada itu, terdapat juga lagi beberapa faktor yang mendorong pelabur asing untuk datang ke tanah Melayu. Kita lihat lagi nah. Seterusnya, bukan sahaja dasar pintu terbuka akan menarik minat
pedagang asing untuk datang ke Tanah Melayu. Terdapat juga Tanah Melayu memiliki kedudukan yang strategik di Asia Tenggara dan menjadi pusat perdagangan bagi pelabuhan-pelabuhan utama di kawasan ini. Menurut Duarte Barbosa, beliau berkata bahawa sesiapa yang menguasai Melaka, dialah yang dapat menguasai perdagangan di dunia. Hal ini dikatakan demikian kerana pelabuhan yang terdapat di Tanah Melayu seperti Melaka terduduk di persimpangan jalan laut antara negara China dan India yang dikatakan merupakan kawasan ekonomi baru di dunia ini. Bukan itu sahaja, pelabuhan Melaka juga terlindung daripada tiupan angin monsun sama ada timur laut dan barat daya. Jadi, pedagang-pedagang akan memilihi pelabuhan Melaka sebagai tempat persinggahan kapal semasa tiupan angin monsun berlaku. Selain itu, Tanah Melayu juga mempunyai sumber asli yang sangat kaya seperti biji timah, getah, kelapa sawit dan lain-lain. Hal ini telah menarik minat pedagang asing untuk datang ke Tanah Melayu untuk menjalankan kegiatan perdagangan supaya ingin mendapatkan sumber-sumber yang tidak dapat diperolehi di negara asalnya. Namun begitu, kedudukan ekonomi yang terbuka bukan sahaja membawa kesan positif terhadap Tanah Melayu, malah telah membawa kesan negatif seperti menyebabkan kuasa asing, terutamanya kuasa barat yang ingin menguasai atau memonopoli kegiatan ekonomi seperti perdagangan dan pelombongan di Tanah Melayu dengan kaedah menjajah. Kuasa pertama yang menjajah Tanah Melayu ialah Portugis pada tahun 1511. Portugis minat terhadap Melaka kerana Melaka merupakan pusat perdagangan bagi rempah ratus seperti bunga cengkeh, rawang dan lain-lain. Perdagangan rempah boleh dikatakan telah dimonopoli oleh saudagar Islam sebelum penjajahan Portugis. Manakala orang Portugis ingin memecahkan keadaan tersebut, hal ini dikatakan demikian kerana orang Portugis yang menganut agama Kristian mempunyai sejarah peperangan dengan orang Islam di Timur Tengah iaitu Perang Salib. Hal ini telah menyebabkan orang Portugis ingin memusnahkan kerajaan Islam serta menyebarkan agama Kristian di Tanah Melayu. Bukan itu sahaja, Portugis telah memaksa setiap kapal-kapal yang singgah di pelabuhan Melaka untuk membayar cukai dengan kadar yang tinggi. Seperti barang dari negara China akan dikenakan cukai sebanyak 10%, manakala 8% kepada barangan dari Teluk Benggala. Hal ini jauh berbanding dengan kadar cukai sebelumnya, iaitu sebanyak 6% kepada pedagang asing dan 3% kepada pedagang tempatan sahaja. Pedagang yang ingin berdagang di Melaka haruslah mendapatkan surat izin daripada pihak Portugis. Perlakuan Portugis sebegitu telah menyebabkan pedagang tidak berpuas hati dan mula meminta tempat persinggahan ke Aceh dan Pedir yang berdekatan dengan Melaka. Manakala selepas kedatangan kuasa Belanda pada tahun 1641, dasar monopoli masih dijalankan, malah Belanda juga memperkenalkan duti sebanyak 10% terhadap setiap barangan import dan 5% kepada barangan ekspor. Duti ini boleh dikatakan lebih tinggi daripada kadar cukai semasa penjajahan Portugis. Manakala penduduk Melayu tempatan kebanyakan terlibat dalam kegiatan menangkap ikan dan pertanian yang boleh disebut sebagai ekonomi sara diri. Dasar monopoli Belanda telah melarangkan mereka untuk mengekspor hasil pertanian mereka seperti padi. Hasil tanaman mereka mesti dijual kepada pegawai Belanda dengan harga yang rendah dan pegawai Belanda pula akan menjual hasil-hasil tersebut ke pelabuhan masing-masing. Walaupun terdapat juga orang Melayu tempatan yang terlibat dalam perdagangan, tetapi hanya dalam bilangan yang sangat rendah sahaja. Zaman penjajahan British merupakan zaman penjajahan yang membawa pengaruh yang paling banyak kepada Malaysia pada masa lalu sehingga kini berbanding dengan Portugis dan Belanda.
Dasar pintu terbuka telah diperkasakan oleh kerajaan British seperti membuka pintu dengan membawa masuk buruh-buruh dari negara China dan India secara besar-besaran supaya dapat memperbagaikan kegiatan ekonomi tanah Melayu seperti pelombongan dan peladangan. British juga ingin menambahkan pengeluaran biji timah dan getah kerana perkembangan revolusi industri yang berlaku di negara barat, khususnya di Britain. Bagi kegunaan tempatan pula, biji timah juga digunakan untuk membina infrastruktur seperti jalan raya, kereta api dan sebagainya. Dasar ekonomi terbuka British telah mengubahkan pola ekonomi masyarakat tempatan kerana terdapat mereka yang terlibat dalam ekonomi komersial seperti pertanian perdagangan. Hal ini adalah berbeza dengan zaman penjajahan Belanda yang tidak membenarkan masyarakat tempatan untuk mengekspor hasil pertanian mereka. Namun, mereka telah dibenarkan untuk mengeluarkan hasil tanaman lebihan seperti gambir dan lada hitam ke pelabuhan untuk berdagang demi mendapatkan keuntungan lebihan. Tambahan pula, British telah memperkenalkan dasar ekonomi bebas di mana tidak mengenakan duty custom atau apa-apa duty terhadap barangan import dari negara lain. Sebagai contoh, perusahaan biji timah berlaku dalam dasar ekonomi bebas. British tidak mengamalkan harga tetap terhadap biji timah, malah ia didasarkan dengan harga pasaran yang bergantung kepada pengeluaran, permintaan dan zaman aman atau perang. Selain itu, British telah menggalakkan kemasukan pelabur-pelabur asing supaya dapat mengusahakan sektor pelombongan di bawah sistem kapitalis. Pengusaha Cina seperti Yap Alloy telah ditarik minat untuk datang ke tanah Melayu seperti Selangor untuk mengusahakan pelombongan biji timah. British juga membenarkan kemasukan syarikat asing seperti Hong Kong and Shanghai Tin Mining Company Limited dari China dan The Stenhouse Tin Mining Company Limited serta The Melbourne Tin Mining Company Limited dari Australia untuk memudahkan urusan pengusahaan pelombongan biji timah. Selain itu, pengeluaran barang ekspor juga tidak dihadkan, malah pengeluaran adalah didasarkan permintaan dunia. Duti dan cukai atas ekspor biji timah juga tidak ditetapkan oleh British kerana ia adalah berdasar dengan permintaan serta harga pasaran semasa. Oh, kenapa ni? Cikgu nak tanya ni cikgu. Tanya apa? Nak tanya apa maksud ekonomi doaan? Ekonomi doang. Apa kita keluar dulu. Okey, cikgu. Okey. Kalau kamu nak tahu, ekonomi doang itu merupakan satu konsep yang telah diperkenalkan oleh J.H. Brooks pada tahun 1953, iaitu seorang ahli Belanda ekonomi yang untuk mewakili rakyat dan masyarakat yang dibahagikan kepada dua sektor, iaitu sektor moden dan sektor tradisional. Dan ekonomi doang ini dijalankan secara serentak. Ekonomi tradisional. Ekonomi tradisional merujuk kepada kegiatan ekonomi yang bersifat secara diri dengan pengeluaran yang rendah, penggunaan kaedah tradisional, tumpuan di luar bandar dan diusahakan oleh orang Melayu. Ekonomi secara ini dilakukan hanya untuk menampung kehidupan keluarga seharian sahaja. Maka pengeluarannya adalah sangat kecil dan jika terdapat lebihan daripada hasil tersebut, mereka akan mentukarkannya dengan hasil ekonomi lain. Jenis-jenis ekonomi ini terdiri daripada perdagangan, pertanian, perikanan dan pelombongan. Tempat tinggal mereka yang berhampiran dengan pinggir sungai, hutan dan laut menyebabkan kebanyakan kegiatan mereka adalah tertumpu kepada pertanian dan perikanan. Ekonomi moden. Ekonomi moden merujuk kepada ekonomi yang dimajukan oleh British dan pengusaha Cina yang dicirikan oleh pengeluaran secara besar-besaran, penggunaan modal yang banyak, teknologi moden, tenaga kerja yang ramai, penggunaan tanah pertanian dan pelombongan serta kaedah pengurusan yang cekap. Kegiatan ekonomi ini merujuk kepada pertanian ekspor, pelombongan dan perdagangan antara bangsa. Kegiatan ekonomi moden adalah tulang belakang kepada ekonomi kolonial yang menyebabkan tumpuan pembangunan difokuskan kepada sektor ini.
manakala sektor-sektor ekonomi tradisional tidak diberi perhatian. Syarikat-syarikat saham Inggeris seperti Guthrie, Harrison dan Crossfield berlumba-lumba menjalankan kegiatan perdagangan menerusi ekonomi moden di tanah Melayu ini. Aktiviti ekonomi bagi sektor moden ini mempunyai pertumbuhan yang pesat di bahagian barat negeri-negeri Melayu yang kaya dengan sumber bumi seperti longkokan biji timah serta keadaan tanah yang sesuai untuk aktiviti pertanian getah dan kelapa sawit secara komersial. Hasil pengeluaran secara besar-besaran seterusnya akan diekspor ke pasaran antarabangsa. Justru itu, kegiatan ekonomi moden ini sememangnya memberi keuntungan dan pulangan yang lumayan, utamanya kepada pihak British berbanding sektor ekonomi tradisional. Jadi, kebergantungan yang kuat terhadap sektor ini telah menyebabkan sektor ekonomi tradisional yang dikuasai oleh orang Melayu dipinggirkan dan tidak berjaya menarik minat pelabur-pelabur asing. Walaupun sektor ekonomi moden di negeri-negeri Melayu kelihatannya berkembang pesat, kuasa-kuasa yang memonopolinya seperti pelabur-pelabur Eropah, golongan bangsawan, pekerja-pekerja imigran terdiri daripada orang Cina dan orang India sahaja yang dapat menikmati keuntungannya. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang kesan dui ekonomi ini dari segi ekonomi. Antara kesannya adalah peningkatan pengeluaran hasil komoditi. Kegiatan ekonomi utama di tanah Melayu adalah berdasarkan pengeluaran hasil komoditi getah dan biji timah. Sebelum Perang Dunia Pertama, tanah Melayu merupakan salah satu pengeluar utama getah dan biji timah di pasaran dunia. Hasil pengeksporan getah dan biji timah ini telah membantu tanah Melayu mencapai kekayaan dan kemajuan dalam ekonomi. Pada akhir abad ke-19, tanah Melayu menjadi pengeluar terbesar biji timah di pasaran dunia dengan pengeluaran kira-kira 3.800 tan setahun. Selain biji timah dan getah, terdapat juga penanaman lada hitam dan kopi. Penanaman lada hitam di tanah Melayu adalah berikutan daripada keadaan tanah dan muka bumi tanah Melayu yang subur. Manakala penanaman kopi pula telah membawa satu lagi cara pertanian peladang secara besar-besaran ke kawasan baru. Peningkatan tanam kopi ini di tanah Melayu telah menarik masuk ramai pengusaha Eropah. Selain itu, tanah Melayu juga merupakan sebuah negara yang mempunyai kekayaan hasil hutan. Dapat banyak hasil hutan yang menjadikan bahan komoditi seperti kayu kayan, rotan, kayu balak, jama, kapur barus dan sebagainya yang dilakukan oleh orang Melayu. Berdasarkan penerangan ini, kegiatan dui ekonomi ini secara tidak langsung telah menyebabkan berlakunya peningkatan pengeluaran komoditi di tanah Melayu semasa zaman pentadbiran British. Kesan seterusnya adalah ketidakseimbangan ekonomi. Ekonomi duaan ini telah menyebabkan ekonomi di bandar dikuasai oleh orang Cina kerana pelibatan mereka dalam kegiatan pelombongan biji timah dan perniagaan. Manakala orang Melayu pula menjalankan kegiatan ekonomi tradisional yang mempunyai produktiviti rendah akibat daripada kemiskinan orang Melayu, mereka tidak mampu mencapai kemajuan dalam ekonomi dan menyebabkan mereka tidak bersaing dengan kaum lain khususnya orang Cina. Hal ini jelas nyatakan bahawa sistem ekonomi British ini hanya memajukan beberapa kaum sahaja dan ada kaum yang telah dipinggirkan. Sekarang saya akan membentangkan tentang kesan dui ekonomi dari segi sosial. Kesan pertama adalah pendidikan vernacular. Ekonomi duaan ini telah mewujudkan satu dinding antara etnik di tanah Melayu. Hal ini menyebabkan etnik masing-masing merangka satu sistem pendidikan yang berasaskan kepada bangsa sendiri. Sebagai contohnya, kaum Cina telah membawa masuk sukatan pelajaran mereka dari negara Cina serta membawa masuk guru-guru asal daripada negara tersebut. Ideologi pembebasan serta revolusi yang tercetus di Cina pada masa itu telah mempengaruhi fikiran rakyat Cina di tanah Melayu. Hal ini adalah akibat daripada hubungan rakyat Cina dengan guru-guru yang dibawa oleh mereka dari Cina. Orang Cina mementingkan pendidikan dan telah menubuhkan banyak sekolah. Bagi kaum India pula, walaupun mereka tidak menunjukkan minat yang tinggi dalam pembentukan sekolah, tetapi sekolah-sekolah tamil juga ditubuhkan oleh pemilik-pemilik ladang getah.
Penekanan telah dijalankan oleh British terhadap kewajipan penubuhan sekolah tamil di setiap ladang melalui Ordinan Buruh 1923. Tetapi penekanan ini gagal kerana kekurangan maklumat pengajaran, kekurangan guru-guru yang berpengalaman serta halangan bahasa pengantar. Bagi kaum Melayu, pada tahun 1855, sekolah rasmi pertama aliran Melayu di Tanah Melayu telah ditubuhkan di Bayan Lepas, Pulau Pinang. Ringkas kata, British tidak campur tangan dalam sistem pendidikan setiap kaum kerana mereka ingin meneruskan situasi pecah dan perintah yang diamalkan oleh mereka. British membiarkan wakil kaum masing-masing untuk menguruskan sistem pelajaran. Hanya mendorong kepada tiada penyatuan sistem pendidikan di Tanah Melayu. Kesan sosial yang kedua adalah kemunculan masyarakat majmuk. Kemunculan sistem ekonomi dualisme yang diperkenalkan oleh British banyak meninggalkan kesan ke atas masyarakat Tanah Melayu. Tidak dapat dinafikan bahawa hasil daripada kewujudan sistem tersebut, masyarakat Tanah Melayu menjadi majmuk dan dihiasi dengan kepelbagaian budaya. Kemasukan imigran asing daripada China dan India secara besar-besaran yang pada asalnya adalah untuk meningkatkan ekonomi British telah menyebabkan Tanah Melayu ditambah dengan kaum dan etnik baru. Setelah berhijrah ke Tanah Melayu, kebanyakan imigran China dan India terus menetap di Tanah Melayu dan mengembangkan keturunan mereka sebagai masyarakat Tanah Melayu. Perbezaan etnik dan budaya telah menyebabkan berlakunya proses asimilasi kaum masyarakat Tanah Melayu. Kebanyakan masyarakat muda mengadaptasikan diri mereka dengan persekitaran dan mereka mula saling memahami budaya dan adat masing-masing. Meskipun ramai masyarakat Cina dengan lera meninggalkan identiti nasionalisme Cina mereka dan menggantikannya dengan identiti nasional Tanah Melayu, mereka tetap membina satu kesedaran komuniti yang kuat bagi menentuk hak komuniti mereka dalam pembahagian kuasa di Tanah Melayu.